sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau, maka adalah bagi samuk dan basar itu tiga takluk. Maka adalah bagi samuk dan basar itu tiga takluk ataupun tiga tugas dia. Samuk ini kemampuan mendengar, basar ini kemampuan melihat. Maka dia ada tugas-tugas dia, bergantung dengan benda yang ia dengar dan benda yang ia lihat. Kalau dia tengok makhluk, tugas gapo dia dipanggil. Kalau tengok Tuhan sendiri, gapo dia tugas dia. Pertama dipanggil tanjizil qadim. Tugas yang pertama bagi samuk dan basar, yang pertama tanjizil qadim, dan iaitu takluk keduanya dengan zatnya, yakni zat Tuhan dan segala sifatnya Tuhan. Yakni tugas yang pertama bagi kemampuan mendengar dan kemampuan melihat, tugas pertama adalah dia dengar zat dia sendiri, dia lihat zat dia sendiri. Dia tengok sifat dia sendiri, dia dengar sifat dia sendiri. Maka tugas itu dipanggil tanjizil qadim. Telah berlaku di zaman qadim nu lagi, Tuhan sudah melihat zat dia, Tuhan sudah mendengar zat dia. Keduanya dipanggil suluhil qadim. Ngaji sungguh ni benda ni payah. Kalau bermain-main tak boleh nak faham. Orang hok perhati pun tak boleh nak faham, apatah lagi kalau bermain-main. Payah benda-benda lagu ni. Keduanya suluhil qadim, dan iaitu takluk keduanya samuk dengan basar dengan segala mungkinat, yakni makhluk yang diketahui Allah bahawasanya hendak dijadikan dahulu daripada dijadikan, yakni makhluk yang akan ada sebelum ia ada. Sama Tuhan telah dengar, Tuhan telah, bukan telah layak bagi Tuhan untuk mendengar makhluk ni, layak bagi Tuhan untuk melihat makhluk ni sebelum makhluk ni ada. Yang penting makhluk tu akan diadakan. Manakala makhluk yang Tuhan tak ingin nak adakan, maka makhluk tu tak ada hukum dia. Tak ada dalam ilmu Tuhan nak cipta makhluk ni ikut dia lah, dia nak buat kau tak siri, tapi dia tak siri buat takdirnya. Maka makhluk ni jadi benda tak ada. Apabila benda tak ada, Tuhan tak dengar dan Tuhan tak lihat. Manakala suluhil qadimi, benda yang akan ada tapi belum lagi diadakan. Maka tugas mendengar dan melihat baru keadaan dia layak baru.
Kerana tak berlaku lagi Tuhan mendengar dan melihat benda yang belum ada. Dipanggil suluhil qadim. Bila kau Tuhan dengar dan Tuhan layak mendengar dan melihat makhluk, suluhil qadim. Layaknya qadim nu lagi. Ketiganya tanjizul hadis, dan iaitu takluk keduanya dengan segala maujudat, benda yang sudah ada, yang mungkin kemudian daripada adanya, lepas daripada ada makhluk. Misalnya malam ni kita duduk atas masjid ni. Maka Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Tuhan dengar dan Tuhan lihat dah kita. Sebelum daripada ni, Tuhan layak nak dengar dan layak nak lihat kita. Tapi apabila ada dah kita, maka barulah Tuhan tengok betul-betul dan Tuhan lihat betul-betul. Inilah atas kau yang muktamad. Sama itu takluk bagi segala yang maujud. Pendapat muktamad, semua benda ada Tuhan dengar. Asal saja benda tu ada. Kipas Tuhan dengar kipas. Tuhan dengar. Kita dengar tak kipas? Kita tak dengar kipas. Bunyi kipas. Musing tu, dia musing. Kipas tu dia. Kalau kita tutup, bunyi tak? Tak bunyi. Tuhan dengar. Asal saja benda ada, Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Itu pendapat muktamad. Kata ke, pendapat lemah. Sama itu takluk bagi segala suara juga. Suara macam kita. Mendengar ni hanya mendengar suara sahaja. Semua jenis suara asal sahaja bersuara, derah ke, slow ke, kecil ke, perlahan ke, suara kumel ke, suara hatu ke, suara gapo, asal sahaja suara. Tubik daripada mulut ke, tubik daripada bukan mulut ke, suara ke, asal saja suara, Tuhan dengar belaka. Sama ada nyaring, derah atau sir, slow, Tuhan dengar belaka. Tuhan dengar slow ke, Tuhan dengar jelas? Ya, jelas. Kumel duk kecek, jelas bagi Tuhan duk kecek bera. Kau ini do'if. Pendapat kata samuk ni hanya mendengar suara saja, do'if. Hak muktamad, Tuhan mendengar benda yang ada. Samuk dengan basar, asal saja benda ada, maka Tuhan samuk dan Tuhan basar. Kerana jikalau tiada mendengar melainkan suara jua, nescaya tiada mendengar Nabi Musa akan kalam Allah Ta'ala. Kerana kalam Allah tiada berhuruf dan tiada bersuara. Kalau lagu tu Nabi Musa tak dengar jugalah kalamullah, atas pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nabi Musa mendengar sifat kalam Tuhan yang tidak berhuruf bersuara. Bisa Nabi Musa pula pada Tuhan. Tuhan hanya dengar suara saja. Nabi Musa boleh dengar benda yang tidak bersuara. Lagu mana? Kalulah Tuhan hanya dengar benda bersuara, maka Nabi Musa hanya dengar benda suara, bererti Nabi Musa tak dengar gapo-gapo ketika dia munajat dengan Tuhan. Kerana sifat ini tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan nescaya lebih samuk Musa daripada samuk Allah. Bisa kemampuan mendengar Nabi Musa pula boleh dengar benda hak tak berhuruf bersuara, berbanding dengan Tuhan hanya mendengar suara saja. Yang demikian itu batil. Demikian mikir kata Tuhan hanya dengar suara saja, ataupun samuk Nabi Musa lebih bisa daripada samuk Tuhan, maka benda ni batil sama sekali, tak betul sama sekali. Dan lagi jika tertentu dengan suara jua, nescaya bersama dengan samuk yang baharu. Kedua, Yawi dua dah saat ni sebab dia.
Ketiga lah kita kata, tapi dia sebut sini kedua. Kalaulah Tuhan hanya mendengar suara, nescaya samuk Tuhan serupa dengan samuk kemampuan mendengar Tuhan sama dengan kemampuan mendengar makhluk. Kerana makhluk mendengar suara. Maka kalau samuk Tuhan juga benda suara, sama tak ada lebih kemampuan mendengar Tuhan. Dan nescaya lazim iftikar kepada yang menjadikan, dan iftikar itu tidak ada melainkan baharu. Maka yang demikian itu mustahil bagi Allah. Maka apabila Tuhan hanya mendengar suara, maka benda tidak suara Tuhan tak boleh dengar. Berhajat kepada benda lain pula untuk Tuhan nak dengar benda tak suara. Ikutlah guna alat gapo-gapo untuk membantu pendengaran Tuhan sehingga boleh dengar benda tidak suara pula. Maka benda ini kelemahan meminta tolong Tuhan menggunakan alat, mustahil kata. Maka wajib kita iktikadkan bahawasanya inkisah ilmu itu lain daripada inkisah sama dan basar. Kita ngaji dah takluk ilmu, takluk inkisah. Jelas dan nyata bagi Tuhan. Apabila Tuhan ada ilmu, kemampuan untuk mengetahui, maka jelaslah semua jenis pengetahuan kepada Tuhan. Inkisah dari sudut ilmu tidak sama dengan inkisah di samuk dan di basar. Dan inkisah samuk itu lain daripada inkisah basar. Inkisah ilmu lain, inkisah samuk lain, inkisah basar lain, lain belako-lako. Dan inkisah samuk lain daripada inkisah basar, dan inkisah basar itu lain daripada inkisah ilmu dan samuk. Kerana tiap-tiap sifat Tuhan itu berlain-lain bagi taulannya. Dan tiada lazim takluk ketiganya pada tempat yang satu jadi tahsilul hasil. Kerana bersalah takluk ketiganya. Jadi kalau orang kata takluk inkisah ni takluk lain-lain, tapi benda samanya, maka kata dia takluk itu tempat lain-lain. Supaya kita tahu, ilmu kita tahu kata durian ni rasa dia lagu ni, ilmu baru. Kita pun ambil rasa, tengok durian. Lain dengan kita nak tahu durian. Kita tahu durian ni bentuk duri-duri. Kita pun tengok durian pula. Inkisah dari sudut bahasa pula. Saat ni inkisah dari sudut ilmu. Inkisah daripada bahasa. Dengar durian pula. Ikutlah dengar durian bunyi lagu mana, ikutlah. Misalnya. Maka dengar lain, tengok lain, tahu lain. Tidak kata benda sama. Kerana kalau benda sama, tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang sudah terhasil. Ilmu tahu dah, buat apa dia tengok lagi. Tengok dah, buat apa dia dengar lagi. Tapi benda ini, ketiga-tiga ni benda lain-lain berlaku. Ketiga belah kalam. Ketiga belah kalam. Artinya berkata-kata. Ataupun Tuhan ada kemampuan berkata-kata. Sehingga ke Tuhan boleh berkata-kata dengan makhluk dia ataupun sesiapa sahaja. Maka erti kalam Allah Ta'ala yang qadim itu maknan qaimun bizatihi wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Iaitu satu makna, yakni sifat ma'ani. Makna ni tujuan. Awak buat lagu ni, apa dia makna sebenarnya? Apa tujuan? Makna ni makna dia tujuan dia. Jamak dia ma'ani. Mufrad dia makna. Makna yani ma'ani, jamak dia. Sifat ma'ani, sifat tujuan. Tuhan tidak bersifat dengan telinga, tapi Tuhan bersifat dengan tujuan telinga adalah mendengar. Tuhan bersifat dengan kemampuan mendengar.
Tuhan tidak bersifat dengan mata kerana mata tidak memberi apa faedah. Tuhan bersifat dengan tujuan mata. Maka tujuan mata adalah melihat. Tuhan tidak bersifat dengan bibir, gigi dan lidah. Kerana Tuhan bersifat dengan makna kepada tiga benda. Tujuan dia adalah berkata-kata Tuhan. Maka makna kepada satu benda. Apakah makna daripada tangan, kaki? Makna dia adalah kuasa. Tuhan tidak bersifat dengan tangan, dengan kaki, dengan tubuh, dengan urat, dengan gapo. Kerana tujuan itu menunjukkan kekuasaan sahaja, maka Tuhan bersifat dengan kudrat. Tuhan tak ada hati. Kerana tujuan hati itu adalah untuk berkeinginan, maka Tuhan bersifat dengan iradat sahaja. Tuhan tidak bersifat dengan nyawa. Kerana tujuan nyawa adalah untuk hidup, maka Tuhan bersifat dengan hidup. Makna dia kata, tujuan. Makna ni, ma'ani ni tujuan kepada benda itu. Maka Tuhan bersifat dengan tujuan itu sendiri, bukan dengan benda. Kerana benda itu bukan sifat. Telinga bukan sifat dia zat. Iaitu makna yang berdiri dengan zatnya, yakni berada di zat. Dan ta'alluq ia dengan bahagian yang ta'alluq ia oleh ilmu. Ilmu ta'alluq benda wajib, benda mustahil, benda harus. Tuhan tahu benda wajib, Tuhan tahu benda mustahil, Tuhan tahu benda harus. Maka sifat kalam juga Tuhan kecek benda wajib, Tuhan kecek benda harus, Tuhan kecek benda mustahil. Kecek apa? Tuhan kata dalam Al-Quran kata Allahu salisu salasah. Tuhan ni yang ketiga daripada tiga Tuhan. Maka tiga Tuhan ni benda mustahil. Tuhan kecek tak apa, ikut dia nak kecek. Tak jadi pun benda Tuhan tiga. Cuma Tuhan nak royak, nak nakal kata-kata orang kafir, orang Nasrani kata Tuhan ni tiga. Yang tak tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap mustahil dan tiap-tiap yang harus. Tu kalam Allah Ta'ala. Maka kita kena iktikad, wajib kita beriktikad Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Hak secara tafsirnya salah satu kita iktikad wajib Tuhan itu boleh berkata-kata. Dalilnya disebut banyak peristiwa Allah Ta'ala sendiri berkata-kata dengan nabi-nabi dia. Perintah dengan kepada malaikat-malaikat dia. Maka Tuhan berkecek dengan malaikat dia. Malaikat apabila Tuhan kata aku nak cipta manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di bumi itu satu orang yang akan mengganti aku untuk menguruskan bumi. Maka malaikat pun jawab, kecek dengan Tuhan. Malaikat kecek dengan Tuhan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah mu nak cipta satu makhluk yang menumpahkan darah, yang merosakkan bumi ni? Kerana sebelum ni ada dah makhluk mu buat ya Allah ya Tuhanku. Yang panggil ada kata dipanggil makhluk jin pun ada. Ada kata dipanggil makhluk nama Ham pun ada. Macam-macam lah nama makhluk sebelum daripada Allah makhluk manusia. Hak duduk atas muka bumi. Kerja dia buat rosak ke bumi. Maka Tuhan perintah ke malaikat untuk hancur ke makhluk ni. Maka dihambak ke makhluk ni duduk dalam hutan. Jadilah jin, jadi hatu, jadi gapo dia. Maka bumi ni diserahkan kepada manusia. Ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat berkecek dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang aku buat berbanding dengan diri kamu. Mu tak tahu. Aku tahulah makhluk manusia ni lagu mana.
Mu tengok pengalaman hidupmu, mu tengok makhluk sebelum ni gini. Manusia ni aku tahu. Dia akan jadi khalifah aku di atas muka dunia. Kecek Tuhan dengan malaikat. Ya. Maka mustahil kalau kita kata Tuhan tak boleh kecek. Dan tak boleh kecek ini adalah satu kelemahan. Maka Tuhan ni kalau tak boleh kecek, manusia tak boleh kecek lemah dah bisu bang. Tuhan comel dah senyap dak tabah. Kita pun naik bah. Nampak orang Tino nampak comel ngejah lah. Nama, what is your name? Tanya. Tuan duduk gua Musa ya, kecek Inggeris. What is your name? Tanyalah. Kawan tu senyap. Oh, tak tahu awak. Tak kecek dah awak. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Senyap. Tak tahu. Tak jawab gapo. Awak nama gapo awak? Bunyi lagu tu. Lari tak kena tanah, terbang lopak kok nyela terkejut. Bisu rupanya. Orang Tino kalau bisu jatuh seher dah Hok comel sat ni harga 10,000 jatuh tinggal 1,000 ya kalau bisu. Begitu juga kalau Tuhan tak boleh nak kecek, ai penat Tuhan. Dia nak ayat tahu tak boleh nak kecek. Tak boleh nak kecek. Penat. Jadi kita tengok dari Al-Quran sendiri, Tuhan ayat dia kecek dengan malaikat, dia kecek dengan Nabi Musa, dia kecek dengan Nabi Muhammad. Lepas Tuhan tak kecek dengan hamba, ikut kita ada urusan gapo dengan Tuhan. Ya perlu Tuhan kecek dengan kita. Cukuplah dia kecek dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mari royak kita, Allah Ta'ala pesan kepada kita sekian-sekian. Kita bukan Nabi. Bukan wali pun. Cak lipat lagu ni. Oh sedap nak kecek. Dengan raja, dengan tueku kita tak aja kecek dah. Tueku aja kecek. Lepas tu tueku bisu, kau tak kecek dengan hamba. Apa kepentingan nak kecek dengan demo? Demo tak ada gapo dia. Nak cari gapo dia kecek dengan demo. Maka begitu juga kita sebagai makhluk. Tak ada kepentingan Tuhan nak kecek dengan kita. Maka dia kecek dengan malaikat dia. Dia kecek dengan nabi-nabi dia. Maka cukuplah kita yakin Tuhan royak dalam Al-Quran kata dia kecek dah dengan nabi dia, dengan malaikat dia. Hal keadaan maha suci daripada berhuruf dan bersuara. Kemampuan berkata-kata bagi Tuhan tidak berhuruf bersuara. Macam ni. Tuhan letak satu kemampuan di anak tekuk kita ni. Maka dengan kemampuan ni kita boleh kecek. Kalau Tuhan cabut kemampuan ni, mulut ada, lidah ada, gigi ada pun tak boleh nak kecek juga. Kerana apa? Hilang kemampuan berkata-kata. Maka Tuhan letak kemampuan tu tak bunyi, kau bunyi. Kemampuan berkata-kata duduk. Kau bunyi. Bunyi kata-kata, kata-kata, kalam. Tu garam tak apa jual garam. Tak bunyi kalam pun senyap. Maka kemampuan ni Tuhan letak biasa dia nak tekuk. Boleh kalau Tuhan letak di muka lain? Boleh. Cuba tengok radio. Mana ada anak tekuk. Yang kecek sehari tak berhenti bahasa kakak radio. Berok. Kita tengok radio straight tak gerak. Ada orang kalau kecek dia kena buka. Dia kata kena buka mulut baru tu ambil suara. Siapa dia kata tu? Radio duk kecek. Tak ada suara, tak ada mulut, tak ada bibir. Kena buka kata. Senyap. Bagi keras kerja mesti bunyi berok. Kecek tak berhenti, pelik sungguh kata. Sebab itulah antara mukjizat Nabi Muhammad pernah pegang anak batu. Maka batu tu berzikir, subhanallah. Maka ulama bahas berzikir lagu mana? Katanya ulama Tuhan letak kemampuan berkata-kata pada anak batu tu sehingga dia berkata-kata. Lepas tu ya kata-kata gini mulut. Jangan duk mikir kata mesti kena ada mulut baru boleh kecek. Berapa banyak benda tak ada mulut boleh kecek. Ada kata dok batu tu jadi gini, suara. Jadi mulut, ada mulut, kecek. Ada kata dok syarat. Kerana berkata-kata ni tidak syarat guna mulut. Kalau Tuhan nak ubuh di kepala lutut pun boleh kecek dengan kepala lutut. Apa demo ni makan suap kot lutut? Oh, makan kot lutut dah pula. Misalnya, ikutlah Tuhan nak buat lagu mana terpulang kepada dia. Cuma standardnya Tuhan letak di sini belakang.
Mudah kerana manusia kalau tak boleh kecek pergi beki kawasan ni. Nah, kalau tu tak kata agak masalah. Doktor, saya tak boleh nak kecek dalam mana ni. Sebab apa? Sakit orang sakit. Doktor pun nak cek situ. Saya bukan sini doktor. Saya tak kecek kau ni, saya kecek kau tapak kaki. Sudah tapak kaki. Pula payah hamba nak mikir jadi payah kecek kau tapak kaki pula kena beki bak kaki tulai kaki pula apa nak kata. Jadi nak suruh mudah manusia uruh alam ini, maka Tuhan buat ikut sistem. Mulut kawasan untuk kalau pekak Tuhan beki di telinga. Lagu tu dah. Jadi kemampuan mendengar kemampuan berkata-kata bagi Tuhan ini tidak ada huruf dan tidak ada suara. Dan terdahulu dan kemudian, tak ada istilah dulu dengan kemudian. Misalnya anak kecek, saya makan nasi. Saya dahulu baru makan, baru nasi. Nasi lepas pada saya. Jadi perkataan tak apa, ada dahulu ada ke depan tak apa. Manakala kemampuan berkata-kata ni tidak ada dahulu tak ada lepas. Hak ada dahulu ada hadapan perkataan. Beza tu. Kemampuan berkata-kata dengan perkataan. Perkataan ada hak dulu. Saya makan nasi. Saya mula-mula makan lepas pada tu nasi. Hak tu perkataan. Ya ada mula. Manakala kemampuan berkata-kata tak ada dahulu, tak ada kemudian, tak ada kemarin, tak ada. Hak ni demo kecek kemarin ni. Hak ni demo kecek tahun lepas ni, tahun lepas. Maka kemampuan berkata-kata orang tak ayat kemampuan berkata tahun lepas ni. Dah. Ia duduk sekali dengan zat lagu tu. Kemampuan berkata-kata ada di anak tekuk ana ni. Apabila ada zat ana, maka adalah kemampuan berkata-kata tu. Umur 40 lebih ni. Maka ada zat ana, kemampuan berkata-kata ana sama naik dengan zat ana. 40 tahun lebih. Cuma hok ada dulu kemudian perkataan ana. Tu perkataan ustaz tahun lepas. Hak ni perkataan kemarin. Tak apalah. Perkataan dia hok benda keluar daripada kemampuan berkata-kata. Manakala kemampuan berkata-kata tak ada dulu, tak ada kemudian. Dan jahar dan sir, tak ada derah, tak ada slow. Kemampuan berkata tak derah. Pati hok derah slow tu perkataan, ucapan. Hak tu ada derah, ada slow. Kemampuan dia ada di sini. Tak derah, tak slow. Pati hok derah, suara derah. Slow, suara, ya. Kemampuan tak ada derah, tak ada slow. Ada jahar dan ada sim. Dan i'rab, boleh i'rab. Ja'a Zaidun. Telah datanglah Zaid. Ja'a fi'il madi, mabni ala fathi. Zaidun pula fa'il dia, marfu'un bidhammatain. Maka ada i'rab dia, ja'a fi'il. Manakala kemampuan berkata-kata yang menuturkan perkataan ja'a Zaidun, tak boleh nak i'rab dia. Ja'a Zaidun, kemampuan ni mana boleh nak i'rab? Perkataan dia boleh di i'rab. Dan lahan bunyi suara sebutan, suara lagu ni ke, leher lagu ni ke, bunyi kepik ke, bunyi gapo, kemampuan tak ada. Suara derah, suara esperano ke, suara kepik, suara garau, suara serok basah, serok mi kuah, macam-macam. Suara ni macam-macam. Suara bukan kemampuan berkata-kata. Maka sekalian itu daripada sifat kalam yang baharu. Kemampuan berkata bagi makhluk tu dia ada suara, ada gapo dia dah. Maka kalam Allah itu qadim, dan yang qadim tiada disifatkan dengan segala sifat yang baharu. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat kita. Kita ngaji dah bab mukhalafah. Tuhan tu berlainan dengan makhluk pada semua sudut. Dari sudut zat Tuhan tak sama, sifat Tuhan juga tidak sama. Sifat kudrat tak sama dengan kudrat kita. Kalam Tuhan tak sama dengan kalam kita. Dan kaifiat itu majhul, tak tahu lagu mana. Lagu mana sifat Tuhan? Kaifiat dia saya tak tahu. Kaifiat ni hasil daripada perkataan kaifa. Lagu mana kaifa sifatu
kalami rabbina. Lagu mana sifat Tuhan, kalam Tuhan kita? Kaif ni tak boleh nak buat. Kaif tak boleh nak royak. Lagu mana Tuhan tak ada lagu. Tak boleh nak tanya. Maka majhul tidak tahu selama-lamanya. Bagi kita tak tahu sampai bila-bila bagi kita. Seperti tiada dapat kita mengetahui bagi zatnya dan segala sifatnya. Zat Tuhan siapa keloni kita tak faham. Sifat-sifat Tuhan orang lain pas keloni kita tak faham. Maka sifat kalam dia juga tak faham siapa bila-bila. Kerana apa? Kerana Tuhan itu benda yang begitu hebat tak boleh dipahami oleh benda yang lemah. Kita sebut dah, benda kecil tak boleh nak bersaing dengan benda besar. Kita beli handset apa dah? Apple dah. Handset Apple tu kan gambar Apple kena makan separuh tu. Apple bang. Kita pun nak habis bateri. Kita pun nak pergi cari charger. Tak ada charger. Kita pergi di ibu api. Tengok ibu api hok elektrik. Hok 15 juta volt. Kita pun ambil charger cocok situ. Hancur dengan tuai-tuai. Bapa nyocah dengan koda hok tinggi nak masuk dalam benda hok kecil. Hancur lebu dengan tuai-tuai. Tak tinggal bakar debu pun tak ada. Kesel pun tak ada. Hancur lebu jadi udara semata-mata. Jadi benda kecil nak masuk maklumat benda besar, benda hok kecil nak masuk benda tenaga yang besar, hak tu pun sama-sama makhluk hancur lebu. Lagu mana kita nak memahami Tuhan yang begitu hebat dengan otak kita, dengan qadar ilmu kita yang begitu sedikit. Bermula segala haraf wallahu a'lam. Ustaz, kalau seorang itu melakukan satu maksiat yang biasa dia lakukan, lalu keesokan hari dia melihat nikmat-nikmat Allah kepadanya itu masih sempurna terhadap dirinya. Dia buat maksiat. Tiba-tiba bangun esok, molek mata-mata hamba molek, linga tak pekok. Maknanya Tuhan tak ada marah kali. Kalau Tuhan marah mesti Tuhan cabut dah mata hamba kau gapo dia. Maka orang tu fikir dosa dengan nikmat. Berarti kalau benda tu berdosa, Tuhan akan tarik nikmat. Dia faham lagu tu. Berarti hamba buat dosa tapi nikmat dia ada lagi. Ya. Masih sempurna. Adakah itu alamat seorang itu dalam golongan orang istidraj? Adakah orang itu masuk dalam golongan orang yang masuk kategori istidraj? Istidraj ni apa dia? Orang buat maksiat tapi Tuhan kekalkan lagi nikmat pada dia supaya dia lalai dengan maksiat dia dan Tuhan mudah nak buh dalam dengan aku banyak lagi. Ada orang ni dia tengok kalau dia buat maksiat, kalau kena bala baru dia panggil maksiat. Kalau dia buat maksiat, nampak tak ada okey, tak ada marah gapo dia, Tuhan tak marah gapo dia, makan nasi kenyal lagi, menyawa lagi. Tuhan tak marah lah mana. Maka orang ni orang mustadrij, orang yang mustadraj, orang yang kena istidrak gitu. Gini. Apabila kita tengok nikmat hak Tuhan wi kepada kita tak putus, sekalipun kita kaki maksiat, ingat maksiat ni tugas kita kena bertaubat dengan Tuhan. Bukanlah nilai maksiat itu apabila buat maksiat bala tu baru menunjukkan benda tu maksiat. Maka apabila masih lagi ada nikmat, kita buat maksiat, Tuhan pun beri nikmat lagi pada kita, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberi hamba penglihatan. Terima kasih Tuhan kerana beri lagi hamba kekuatan. Tuhan tak beri hamba stroke, tak beri hamba lumpuh. Sekalipun hamba ni kaki maksiat. Maka barulah nikmat saat ni tidak jadi istidraj. Hak jadi istidraj, nikmat yang menyebabkan kita lupa kita dah buat maksiat.
Tapi kalau dengan nikmat tu, apabila lepas buat maksiat, kita puji Tuhan, terima kasih Tuhan masih beri nikmat kepada hamba sekalipun hamba ni kaki maksiat. Benda tu tidak jadi istidraj. Istidraj ni nikmat yang menyebabkan kita semakin suka maksiat, semakin suka maksiat. Tu nikmat tu yang menyebabkan istidraj. Manakala masih lagi dapat nikmat dan kita bersyukur, tu tak dipanggil istidraj. Tuan guru yang dimuliakan Allah Taala. Apa hukum sebut Imam Ali kerana ahli sunnah wal jamaah sebut Sayyidina Ali jazakumullahu khairan katsira. Nak sebut Imam Ali pun tak apa. Sayyidina Ali pun tak apa. Tak ada masalah ke apa. Cuma biasanya Imam Ali ni orang-orang Syiah biasa menggunakan istilah Imam Ali. Radhiyallahu boleh sebut alaihi salam boleh. Ali alaihi salam boleh. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kepada kitab Fathul Bari. Dia dia sebut Sayyidina Ali alaihi salam. Boleh ke tak? Boleh guna perkataan alaihi salam. Jadi sebut Imam Ali pun tak ada masalah ke apa. Syiah ni adalah keimanan, kepercayaan. Disebut tu tidak jadi masalah sangatlah. Cuma kalau benda tu menimbulkan kekeliruan, tak payah guna Imam Ali, sebut Sayyidina Ali gitu. Bolehkah kalau anak luar nikah bersetubuh dengan anak yang tak luar nikah? Apa nak setubuh anak orang kok si karuk lagu ni? Mana boleh? Sekalipun dia dah anak luar nikah dah, nak setubuh kok-si mana boleh, kena menikah lah weh, selamat weh. Dia kena menikah. Patut menikah lagu mana? Dah tak ada mak pak. Sultan lah akan jadi wali kepada anak luar nikah tu. Anak luar nikah tu kalau perempuan berhajat kepada wali sultan, manakala laki-laki perlu kepada wali, tak perlu. Orang jantan ni gentleman. Dia pergi sore akad nikah, bawa saing dia dua orang, pakai jadilah lah bini dia. Tak perlu ajak mak pak ke apa dia. Jadi nak setubuh dengan anak yang tak luar nikah. Tu kena menikah lah. Apa kaitan nak setubuh tak setubuh. Kalau nikah molek hukum dia sah. Nama. Betulkah kita kirim duit kepada seorang untuk wakaf Quran kat Mekah? Tidak sah. Melainkan kena heboh. Kena heboh. Contohnya saya kirim duit 100 ni tolong beli Quran untuk saya wakaf Quran di Mekah. Katanya pendapat Imam Syafi'i. Pening. Gini, kita nak wakaf Al-Quran di Mekah. Saing kita nak pergi ke Mekah. Kita ambil peti 100, kita kata saya wakil ke awak untuk membeli sebutir Al-Quran dengan duit saya beri ni, dan awak tolong wakaf ke bagi pihak saya kepada Masjidil Haram ke Quran tu. Kita wakil ke dia. Ataupun kita beri pitih kepada dia. Ambil pitih tu. Cuma pitih tu hamba ingat nak suruh dia mau beli Quran, patut wakaf ke. Tapi dia kita beri gitu, kalau dia tak sih pun terpulang pada dia lah. Dia kita beri lagu tu. Molek kita wakil ke dia untuk mewakaf ke Quran, beli Quran dan wakaf ke Al-Quran untuk kita. Bagus so. Ustaz, boleh kau melabur dalam pelaburan mata wang? Keuntungan untuk lunas ke hutang, contohnya hutang bank. Gini, masalah melabur dalam pelaburan mata wang ni, apa dia? Forex kau apa dia? Forex kau apa dia? Ulama khilaf, ada ulama kata boleh. Ada ulama kata tak boleh sebab benda ni berkait dengan riba. Duit sama duit ni berkait dengan riba. Maka kebanyakan yang kata tak boleh main forex ni deh. Forex ni kali. Maka tak boleh. Sekalipun untung kau apa dia sebab dia berkait dengan riba. Maka keuntungan itu keuntungan yang haram riba. Maka tak boleh main, tak bolehlah guna duit tu untuk bayar hutang. Tak boleh. Kalau nak ikut pendapat kata boleh, ikut pendapat dia awal-awal lagi lah.
Cuma ramanya kata hukum dia tidak boleh. Apakah hukum harta arwah ayah tak difaraid kerana mak masih hidup dan segala hasil dapat ke mak sedekah ada anak yang susah? Gini, apabila seorang itu meninggalkan isteri dia dan anak-anak, maka kalau seseorang itu nak guna harta si mati, mesti difaraidkan dulu. Anak boleh berapa, anak boleh bahagia berapa, rumah sewa boleh ke emak ke, boleh ke anak ke. Ni harta tak bagi lagi, mak duk ambil hasil daripada harta bekas suami dia, hok mati, arwah ayah dia. Contohnya ada rumah sewa 100 butir, dia duk kutip semacam. Dia tak faraidkan lagi rumah tu, patut dia boleh berapa butir rumah sewa, anak boleh berapa butir. Tiba-tiba dia ambil, maka hukum dia berdosa. Kerana apa? Kerana mengambil harta orang. Bukan harta milik dia. Tu. Ustaz berkaitan dengan soalan yang diajukan pada malam Ahad lepas dalam majlis Maulid tu. Allah melarang kita berpacaran. Tetapi Allah tidak larang kita mencintai seseorang. Gimana itu Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Tuhan larang kita bergaul, tapi Tuhan tidak larang kita mencintai seseorang. Ya, betul kenyataan itu. Kerana saya dan cinta itu adalah benda fitrah manusia. Maka Tuhan buat sesuatu pada tubuh kita, Tuhan tak akan halal kita menggunakan benda tu. Perasaan kita wilah kepada siapa-siapa dia, saya kepada siapa dia. Tuhan tak marah. Syariat tidak melarangkan kita saya kepada satu benda. Tetapi bergaul ni salah. Apa maksud bergaul? Bukan kata mencintai perempuan. Tak, gaul ni tubik kedah, pegang tangan, tubik malam-malam dua orang. Tu bergaul. Kalau saya, suami isteri pun saling saya menyayangi. Tak salah. Umat Nabi saya ke umat. Umat saya ke Nabi. Saya tidak salah. Bahkan kadang-kadang saya itu menunjukkan kesempurnaan iman. Saya ke Nabi. Saya ke Tuhan. Saya ke saudara sesama Islam. Tetapi saya yang dilarang, ya ada. Iaitu kita salah gunakan saya itu. Yakni saya maksiat. Hak tu hak tolehnya. Kenapa lah? Tuan guru, kawan saya ada buat pembedahan. Buai isi lebih daripada rahim. Habis prosedur pembedahan tubik darah daripada rahim. Mungkin darah tu daripada tempat hak dibuai isi lebih tu. Soalannya, boleh semaya ke tak? Sebab ada darah kesal pembedahan daripada rahim. Kalau boleh semaya, kena pakai pek ke, terima kasih. Gini. Apabila seorang tu buat pembedahan di perut dia, maka keluar darah daripada kesal luka. Lukanya ada ke? Maka darah tu tidak ada sebagai jenis hukum. Kerana darah bukan darah haid, bukan darah nipah ke, bukan darah kait dengan hukum. Maka darah penyakit. Kerana darah kesal daripada luka. Pas apa hukum dia? Tak ada hukum dia. Pas nak kena ambil semaya? Ya, kena semaya. Pas tu lagu mana tubik darah? Pakai pek lah. Pakai pek ke apa dia macam biasa lah. Cuma tetaplah kena semaya kerana bukan dihukum ke darah. Nak tanya, kalau seorang itu berkahwin dengan jin, adakah itu dikira jodoh juga? Ya dah tu. Jodoh awak lah menikah dengan jin, dengan hatu, dengan pontianak kau apa dia. Nak kata mana rezeki awak menikah dengan jin? Ulama khilaf sah ke tak Sah ke tak kita menikah dengan jin? Ada kata sah, ada kata tidak sah. Pendapat yang menyatakan tidak sah kerana jin ni tak boleh kita nak muamalah dengan dia. Nak setuh lagu mana jin? Jin mana nak setuh? Maka apa faedah kita berkahwin dengan jin? Kita tak boleh nak setuh dia, tak boleh nak jamu, tak boleh nak tidur dengan dia. Ada ulama kata boleh nikah dengan jin sah jika dia boleh bagal. Tu apa panggil? Bagal ni berupa. Jin ni uduh muka dia.
Jin ni kecil, dia dalam 2 kaki jin ni. Dalam kitab-kitab sebut jin ni tinggi dia 2 kaki, kulit dia seperti kulit kubah. Biasa tengok kubah tak? Warna kelabu kulit dia. Rambut dia pula coking gini, keras kejung, tinggi ni. Mata kita belah dia kat ni, mata jin belah dia kat ni. Hidung dia saja boleh buat masuk kepala lutut kita, tak tahu besar mana. Mulut dia kalau dia sengih tu ambil api, lu. Dia buat daripada api. Kaki dia panjang pendek tak comel serupa dengan kita. Kita kaki panjang, tubuh pendek sikit, tangan pendek sikit. Dia tangan kadang-kadang panjang, kaki jadi pendek. Tu rupa dia hak sebenar. Maka apabila dia nak jadi berupa, dia pun jadilah tuan puteri yang comel, menikahlah dengan kita. Kita ingat comel serupa tu, sebenarnya tidak. Jadi kalau dia boleh berupa, kita boleh tidur dengan dia ke apa, maka ulama kata sah berkahwin dengan jin. Setuh dengan jin batal semaya. Tapi bagi pendapat kata tidak sah menikah, maka setuh pun tak batal semaya. Maksudnya ramai ni jin tino duk jamuh pipiu, tak batal semaya kita Tuan guru yang amat dikasihi, apa kelebihan bawa Quran kecil dalam beg atau dalam kereta? Jazakumullahu khairan katsir. Awak Quran kecil untuk baca Al-Quran lah kelebihan dia. 1 huruf bersama dengan 10 pahala kebajikan. Jangan duk bawa saja, bacalah Al-Quran. Kalau tak boleh baca, bawa sebagai keberkatan. Benda-benda yang dipanggil mulia oleh syarak mesti ada keberkatan dia. 1 huruf Al-Quran dijaga oleh 1 malaikat, maka keberkatan dia ada. Manakala kita baca, boleh di samping keberkatan boleh pahala dah pula. Beza dah pahala dengan berkat. Berkat ini bukan pahala. Berkat pahala. Saya ada soalan, awaluddin ma'rifatullah. Makrifat yang dimaksudkan adakah makrifat usuluddin atau makrifat tasawuf? Mohon pencerahan. Ibarat-ibarat ulama menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama adalah kena kenal Tuhan. Kenal sini yakni kenal menurut ilmu usuluddin. Yakni untuk melepaskan dosa kita di atas muka dunia. Dan insya-Allah kalau lepas ilmu usuluddin ni boleh masuk syurga. Cukup dah untuk permulaan awal agama. Manakala makrifat menurut tasawuf, hak ni tambahan. Nak suruh sedap lagi duduk dalam syurga, nak suruh sedap lagi jadi seorang hamba Allah Taala, nak suruh sedap lagi jadi seorang mukmin, seorang yang bertauhid ke Allah, kena belajar makrifat menurut tasawuf. Hak ni kedudukan dia nak menambahkan lagi sedap dan lazat dan ketinggian martabat dalam syurga sahaja. Manakala untuk dapat syurga, ngaji sifat 20 tu cukup dah, alhamdulillah dah. Maka ilmu makrifat tasawuf ni tidak ada batasan dia. Sampai sekarang Nabi Muhammad pun masih duk capai lagi makrifat. Tiap detik, setiap saat Nabi Muhammad duduk berkenalan dengan Tuhan, kena naik semacam martabat Nabi Muhammad. Dalam syurga pun duk kena lagi kerana Tuhan ni tidak ada hingga kehebatan dia. Setiap detik, setiap masa duduk berkenalan lah Nabi kita. Tak ada hak. Manakala awaluddin usuluddin ni, makrifat usuluddin ni ada hak dia. Ngaji sifat 20 ke, sifat 13, okey lepas dah, insya-Allah boleh masuk syurga tu. Tu ada hak dia kerana dia hanya asas permulaan. Zaman sekarang zaman mencabar dalam mendidik pelajar di sekolah. Apakah amalan atau tip supaya pelajar takut kepada kita, dengar cakap tidak kurang ajar dan lebih beradab dengan kita? Gini, ni pendapat peribadi hamba lah. Di sekolah sangat lemah dari sudut akhlak adab seorang murid dengan guru. Kerana apa? Kerana guru di sekolah dalam hati dia pun tidak
cita-cita nak melahirkan bangsa manusia yang beradab. Pelajar juga hok masuk ke sekolah bukan niat nak jadi pelajar yang baik, hanya untuk dapat A, B, C. Guru-guru besar juga bukan niat nak melahirkan generasi orang yang baik bertakwa, tapi nak melahirkan A, B, C. Kerajaan juga melahirkan polisi, syarat-syarat KBSN ko gapo dia hanya bermatlamat ke nak melahirkan generasi yang bijak. Maka lahirlah kawasan-kawasan manusia yang bijak. Adab tak ada. Tiada penekanan dari sudut adab. Maka kalau nak duduk di sekolah, nak cari pelajar yang beradab, payahlah. Rezeki kalau boleh pelajar yang beradab. Maka kawasan lah ni pula Allahu Rabbi. Tak serupa guru dulu dengan guru lah ni. Guru lah ni dia nak arah, awak tolong sapu tali papai hitam. Tak boleh bully anak murid, kena sama. Jadi dasar-dasar pun ada masalah dah. Nak melahirkan pelajar yang beradab lagu tu. Guru duduk cacem nulis, pelajar duduk sengih, duduk tidur ada. Tak ada adab lagu tu. Patut pelajar cacem, guru duduk. Maka si keadaan suasana environment dipanggil. Menyebabkan tak melahirkan manusia yang beradab ada. Maka kena ubah semula. Guru kena ubah, pelajar kena ubah, dasar kerajaan pembelajaran pun kena ubah, barulah melahirkan pelajar-pelajar yang beradab. Kalau kita nak pakai hotel, pihak budak. Khabar-khabar kita masuk sejarah asal. Kita pula cikgu pula. Ramai cikgu mengadu tekan, hidup tekan. Nak suruh pelajar sikit, nak suruh bijak. Kita nak royak tak boleh. Nak suruh pelajar yang baik, nak ajar sikit, marah ibu bapa mari surai guru, mari macam-macam. Maka tak ada, tak tahulah. Tak ada harapan nak jadi orang guru. Naiklah kalau inisiatif guru besar sendiri kau gapo dia, guru-guru tu buat benda. Buat baca Yasin semacam ko, buat semaya jemaah Zuhur ko, buat semaya duha ko, munajat dengan Tuhan, kecek bab agama, jangan kecek bab belajar saja. Melahirkan penjenayah yang bijak-bijak saja. Tengoklah ni penjenayah. Kau curi piti orang berbilion-bilion tu. Tak lepas SPM. No, ngaji Oxford. Ngaji luar negara, bisa-bisa saja tapi lahir balik ke tempat kita jadi penjenayah. Maka ni masalah lah, jadi kena backing banyak benda. Nak we backing tak dengar kata budak. Oh, janganlah. Jadi kena gubah semula undang-undang nak suruh jadi sekolah yang baik. Gitulah. Bukan kata pelajar. Ni pengalaman hamba. Cikgu besar, pengetua sekolah. Apabila pecing, Quran tak boleh baca. Semaya tak betul. Sekalipun ketika dia pergi jadi guru, tu guru besar. Anak mu guru kecil, pelajar-pelajar tak sedar kecil, guru besar. Ketika dia pergi sekolah tu cemerlang. Tapi dia semaya tak betul. Akidah tak betul. Tak boleh baca Quran. Tak tahu cemar cuci, nak basuh najis pun tak reti. Guru besar, pengetua. Tu hamba tak bahas bab pensyarah lagi. Pensyarah liu kau gapo dia. Allah. Patut nak melahirkan pelajar lagu mana? Sebahagian lah, bukan semua ni hamba kata semua dah hamba kata belakang tu wadak sebahagian. Maka inilah kita tengok masyarakat ni lah. Suasana-suasana masyarakat kita boleh tengok sekarang. Maka hamba nak ajar pun lagu mana tak tahu. Kena cari buat tempat yang mengajar manusia jadi ada. Kembali ke semula, tarbiyah ruhi. Tarbiyah ruh, tarbiyah perasaan. Banyak ke tempat-tempat pengajian adab berbanding pengajian ilmu. Lebih baik jadi manusia yang baik berbanding manusia yang pintar. Kerana pintar, jangan. Lah ni penjenayah dunia semua hak pintar berlaku. Yahudi hak dok merosok ke dunia, nak merosok ke Islam. Bisa-bisa berlaku. Kita tanya.
algebra ko gapo dia ingatlah ko dia tu sesek bisa saja. Kita ngaji ambil mek model ni gak. Periksa matematik tak reti nak baca apa buat kita. Tapi Islam mengajar suruh jadi baik bukan suruh jadi pintar. Sebab itulah sahabat-sahabat semua jadi baik bukan semua jadi pintar. Berjaya Nabi dengan sahabat dia. Kalaulah pintar itu adalah matlamat, nescaya Nabi tidak berjaya dalam dakwah dia. Nabi hanya melahirkan orang baik saja. Pintar tak ramah. Ada tapi tidak ramah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.